kita ikuti fokus dari negeri di bawah bayu. Kemudahan depoh tahanan Jabatan Imigresen di Sabah akan dibaik pulih melalui kelulusan peruntukan berjumlah RM2 juta daripada kerajaan. Butirannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Ya Azam, Kerajaan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri meluluskan peruntukan berjumlah RM2 juta untuk membaik pulih kemudahan ke semua 4 depo tahanan Jabatan Imigresen di Sabah. Setiap depo tahanan akan menerima peruntukan RM500,000 yang kini dalam proses perolehan. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Khairul Zami Daud berkata, peruntukan tersebut sekaligus membantu menangani isu kesesakan tahanan. Kementerian sebenarnya telah pun meluluskan pembaikan segera untuk ke-4 depo tahanan ini, di mana jumlah awal sebanyak RM500,000 untuk setiap satu depo akan diberikan dan proses perolehannya telah pun dilaksanakan. Datuk Khairul Zami Daud ditemui media di Sandakan. Secara keseluruhan, 15,166 warga asing berada dalam tahanan depot di seluruh negara dengan 7,200 berada dalam tahanan depot di Sabah. Sementara itu, seramai 750 pendatang asing tanpa izin parti di Sabah dihantar pulang ke negara asal melalui program pengusiran warga Filipina yang dilaksana Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Sabah. Kesemua tahanan berkenaan berumur 1 hingga 88 tahun dari 4 depot tahanan di negeri ini meliputi Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Ketua Pengarah JIM Datuk Seri Khairul Zami Daud berkata program pengusiran tersebut tertangguh 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Pengusiran warga negara asing daripada negeri Sabah ini dilaksanakan melalui 3 cara, iaitu yang pertama melalui jalan laut bagi warga negara Filipina dan warga negara Indonesia, melalui perjalanan udara bagi warga negara daripada Vietnam, Thailand dan juga negara-negara lain. Beliau ditemui media selepas program pengusiran parti tersebut di Pelabuhan Sandakan. Bagi tempoh tahun 2022, JIM Sabah mengusir seramai 1,519 parti pelbagai warga negara di seluruh Sabah bermula 1 Januari 2022 sehingga 29 Ogos 2022 dan berjaya melaksana 67 program pengusiran. Baik, buat pertama kalinya Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah melakukan pengusiran terhadap pendatang asing tanpa izin parti di negeri Sabah setelah 2 tahun tiada pengusiran dilakukan ekoran pandemik COVID-19 melanda dunia, dan pengusiran kali ini merupakan yang terbesar dilakukan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah melibatkan jumlah seramai lebih 700 pendatang asing tanpa izin dipulangkan ke negara asal iaitu negara Filipina melalui Pelabuhan Sandakan. Salih Jikri untuk RTM. Sandakan antara daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah (Zone) dalam radar Eastern Sabah Security Command (ESCOM). Daerah ini terus berkembang makmur di bawah payung ESCOM apabila aspek keselamatan dan kesejahteraan jelas memberi impak signifikan terhadap aktiviti harian warga Sandakan. Ikuti laporan seri 2 ESCOM, entiti pelestarian keselamatan yang diakui warga Sandakan, disediakan wartawan Serina Olivia Chong. Kami dapat terus menikmati kehidupan aman dengan kewujudan ESCOM bersama kehadiran pasukan keselamatan termasuk Polis Diraja Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Sama ada penduduk kampung, peniaga atau pelancong, mereka tidak pernah meragui strategi keselamatan dilaksanakan ESCOM. Bahkan, pada sisi lain, ESCOM menjadi kebanggaan mereka kerana tidak pernah lelah menjalankan amanah diberi. Bagi pakcik dan juga ada kemungkinan seluruh rakyat Sabah memang berbangga sekali dengan adanya tertubuh ESCOM ini. Disebabkan keadaan-keadaan negeri Sabah, terutama sekali di perairan persempadanan kita dengan negara-negara lain, dia di dalam keadaan baik negeri Sabah ini. Ada juga lah sedikit-sedikit anasir-anasir yang macam mau mencuba, tapi setakat ini tidak berkemampuan. Oleh kerana kita punya ESCOM begitu hebat. ESCOM ini ialah satu
yang terbaik lah untuk kawasan Sandakan ni sebab dalam perairan pun terjaga, maritim semua. Ada lagi kawasan bandar ni selalu dorang buat rondaan. Jadi keselamatan untuk penduduk di Sandakan ni terjaga. Jadi bila saya berjalan di kawasan bandar ni pun di Sandakan ni semua ada terkawal lah. Keselamatan sekarang terjaminlah, aman juga. Beginilah, macam beginilah suasana sekarang begini. Dari pagi sampai ke malam, esok-esok dan seterusnya lah. Aman jugalah di Sandakan ni. Tiada juga yang berlaku macam ancaman yang tak bagus ke datangkan dari luar. Setakat saya tahu ni keadaan kami dalam pasar ni lah selamat alhamdulillah. Dari segi perniagaan, bisnis macam biasalah, berjalan dengan lancar. Rutin harian memang seperti biasa. Syukur alhamdulillah aman. Setakat ini yang saya rasa dari kampung ke kampung memang selamatlah. Sebab macam setiap minggu, setiap hari begitu ada siap pihak keselamatan merawat kita punya kawasan. Maupun sungai-sungai, macam kita pergi laut begitu, yang ada kan kawasan-kawasan nelayan, sampai juga pihak keselamatan di sana. Memang selamatlah kita rasa. Memang terjaminlah. I'm Sira, I'm 24 years old and I'm from the Netherlands. I feel very safe in Sabah. Yeah, I've not felt unsafe yet. I love spending time here and I feel like it's an amazing region to be for a tourist. I've not had any issues and if I see police I feel safe and if I don't see police I feel safe too. So we have like 3 weeks here and I feel very safe here. So that's a good thing. Komander Eskom DCP Hamzah Ahmad ketika ditemu bual sebelum ini menegaskan kesiapsiagaan Eskom sentiasa selangkah ke hadapan dalam apa jua situasi, semuanya demi rakyat. Hubungan di antara Eskom dengan masyarakat setempat sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Bak kata pepatah, Eskom itu bersama-sama dengan masyarakat dan masyarakat bersama-sama dengan Eskom. Jadi tindakan-tindakan awal kita ataupun kita telah menjalankan tindakan satu langkah ke hadapan untuk penjagaan. Jadi ini kita sampaikan mesej kepada pihak-pihak yang lain bahawa kita mengambil bukan pandang ringan dengan isu-isu keselamatan ini. Keselamatan negara tidak boleh dipandang enteng. Demi amanah digalas, pasukan keselamatan termasuk Eskom terus komited memastikan keamanan dan kedaulatan negara sentiasa pada tahap optimum. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim) dan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA) akan terus memperkasa jalinan kerjasama dalam memberikan perkhidmatan berkesan kepada rakyat di negeri ini. Setiausaha Agung Perkim Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor berkata, Perkim sentiasa menyokong perjuangan USIA yang kini diterajui oleh Datuk Sapawi Ahmad dan berharap kerjasama tersebut dapat memberi lonjakan baharu dalam meneruskan warisan dan gerakan dakwah. Inilah asas penubuhan Perkim dan USIA yang digagaskan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman dan disokong kuat oleh almarhum Tun Mustafa untuk berkhidmat bukan sahaja untuk orang Islam tapi untuk semua penduduk tanpa mengira agama. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat ke atas yang di-Pertua USIA Datuk Sapawi Ahmad di Ibu Pejabat USIA Kota Kinabalu. Kunjungan tersebut bertujuan menyatakan hasrat memperbaharui hubungan kerjasama Perkim USIA yang sekian lama terjalin. Dalam perkara itu, yang di-Pertua USIA Datuk Sapawi Ahmad berharap idea dan syur yang dikongsikan antara kedua pihak dapat memastikan USIA terus relevan. Dan sudah semestinya hubungan yang akrab antara Perkim yang sudah pun punya tinta sejarah sebelum ini akan dapat dirapatkan lagi dan memberikan banyak idea pada kita supaya hubungan ini akan terus diterjemahkan di dalam gelanggang dakwah kita. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Azam untuk laporan berita wilayah seterusnya. Teruskan Azam. Baik, terima kasih.